Tuhan, Engkau yang mengajar kami. Kami bersuka cita karena kami dapat datang mendekati Engkau untuk menerima pengajaran-Mu. Ajarilah kami, siapkan hati kami untuk menerima, menyambut kebenaran firman-Mu. Pakailah kedua hamba-Mu yang lemah ini. Tuhan, biarlah kami dapat memberitakan apa yang menjadi pengajaran Engkau. Mampukan kami. Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Ajarilah kami. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Injil Yesus Kristus menurut Markus 3 ayat yang ke-20. 马可福音第3章20节， Markus 3 ayat 20. Sudah menemukannya? Demikian bunyi Injil Yesus Kristus menurut Markus 3 ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha memuji engkau, menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, ketika berita Yesus sakit jiwa tiba di Nazaret, mungkin keluarga besar Yusuf mendesak ibu dan saudara-saudaranya untuk membawa dia pulang dengan paksa. 当耶稣的精神失常的消息传播在拿撒勒的时候，他的父亲的家属就逼迫耶稣的母亲和他的弟兄们把他拉回家。 Jangan-jangan tuapek jipeknya Yesus atau sacek-siceknya Yesus semua mencari atau mendesak Maria karena mereka merasa keluarga besar telah sangat dipermalukan oleh pengajaran dan perbuatan Yesus Kristus. 可能就是他的大伯、二伯、小叔，他们就逼迫玛利亚，因为
很多这些谣言让他们觉得很羞愧。 Jadi komentar-komentar negatif tersebut terus-menerus menyebar dan akhirnya keluarga Yesus didesak untuk mendatangi Yesus dan membawa dia pulang dengan paksa. 因为这些负面评论的消息传播，然后他们觉得很羞愧，因为耶稣在那里的教导，然后他们逼迫他们把他拉回去。 Hal tersebut terjadi karena Yesus sering mengajar tentang kerajaan Allah. Bahkan begitu dia berfokus dengan mengajar, ia dan murid-muridnya seringkali tidak punya waktu untuk makan. 那时候，因为耶稣忙着教导于天国的事情，然后很忙，然后也没有时间吃饭。 Tidak jarang juga pengajaran Yesus membuat orang-orang hatinya sangat tertusuk dan sangat tersinggung karena apa yang ia katakan. 耶稣所教导的也常常那么的刺人心，有很多人因此而发怒。 Nah, padahal Yesus sedang mengoreksi hati orang banyak supaya mereka mencari kerajaan Allah. 其实耶稣是想要改正他们的心，让他们真正的去寻求主的国。 Yesus juga mengusir banyak roh-roh jahat dan hal tersebut membuat ahli-ahli Taurat gelisah. 耶稣也行了很多赶鬼的奇迹，那这些事情呢，让这些文士很不爽。 Di Kapernaum, Yesus sedang mengajar di dalam sebuah rumah dan kemungkinan besar itu adalah rumahnya Simon Petrus. 在加百农，耶稣在一个家里教导，可能是彼得的家。 Markus 3:20 mencatat bahwa orang-orang berkerumun tanpa masker di dalam rumah tersebut untuk mendengarkan Yesus Kristus. 马可福音第3章20节记载说，有很多人聚集在那里，想聆听耶稣的教导，然后他们不戴口罩。 Ya, pada saat itu tidak ada pandemi COVID. 因为那时候没有这个大流行。 Nah, ketika Yesus sedang mengajar, datanglah keluarga Yesus. 耶稣在教导他们的时候，耶稣亲属就来了。 Mereka datang, kalau saudara perhatikan Alkitab, mereka datang karena mereka mendengar hal itu bahwa dia sakit jiwa, mereka hendak mengambil Yesus. 他们来呢，因为他们听到耶稣癫狂的事情，然后要把耶稣拉回家。 Kata mengambil tersebut akan lebih tepat jika diterjemahkan mereka hendak menangkap Yesus. 他的本意呢是要抓住耶稣， Intinya mereka ingin menangkap dengan paksa, membawa paksa Yesus pulang. 要逼迫强行拉回家， Karena mereka sudah sangat terdesak mungkin oleh keluarga besar. 因为他们一定很有压力，因为被大家庭所逼。 Dan sebagai keluarga Yesus, mereka ingin mengamankan Yesus dari komentar-komentar negatif yang terus-menerus beredar. 因为他们要保护耶稣，他们要把耶稣带回家，不被这些负面评论。 Mereka ingin Yesus pulang dan diam di rumah saja. 他们想要耶稣待在家里就好， Dan berhenti dari mengajar tentang kerajaan Allah. 不要再去教导天国的事情， Berhenti mengusir roh jahat, berhenti menyembuhkan, diam saja. 不要再去赶鬼，也不要医治别人，就待在家里就好。 Pernahkah dalam kehidupan kita merasa malu karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan? 我们是否在生活当中曾经因为耶稣的教导而感到害羞吗？ Pernahkah kita ingin mengamankan Yesus dari cemooh orang-orang banyak? 我们是否也像这样要保护耶稣不被负面影响？ Atau pernahkah dalam kehidupan kita merasa bahwa kepentingan keluarga lebih penting daripada Kristus? 我们曾经也有想过，我们的家里的家人比耶稣更重要吗？ Pernahkah kita berusaha di dalam kehidupan kita berusaha untuk mengejar karir kita, keluarga kita, dan menganggap Kristus tidak penting? 我们是否在我们的生活当中，我们求业，然后保护我们的家人，胜于比耶稣重要吗？ Karena kita merasa bahwa Kristus hanya pendukung kehidupan kita. 我们认为耶稣是我们生命的支撑而已吗？ Jika kita berpikiran demikian, kita sedang merasa bahwa Kristus hanya sebuah pelengkap kehidupan kita dan bukan Tuhan. 我们就认为上帝不是我们的主，而是匹配我们而已。 Tahukah saudara bahwa segala pemberian Allah sangat berpotensi menjadi berhala kita?
我们是否了解上帝所赐给我们的东西，可能就会变成我们的偶像呢？ Tahukah saudara bahwa kita mungkin telah menjadikan keluarga kita sebagai berhala kita ketika kita lebih mencintai keluarga daripada Tuhan. 当我们爱家人超过爱主的话，那我们就把我们的家人成为了我们的偶像。 Yaitu lebih mencintai setiap anggota keluarga kita daripada Tuhan yang memberikan kita keluarga. 就是我们更爱于我们的家人，超越这就是超越所赐我们家人的主。 Yesus pernah mengatakan bahwa barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. 耶稣这样说过：爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。 Di sini yang Yesus Kristus tekankan adalah prioritas yang mana didahulukan. 在这里，耶稣所强调的呢，就是我们的主观，我们觉得哪一个更重要？ Yaitu ketika kita memprioritaskan Kristus dalam hidup kita, kita justru mengucap syukur kepada Kristus karena Dia telah memberikan kita keluarga dan kita bisa lebih tepat, lebih benar dalam mengasihi keluarga kita. 如果我们在生活当中，我们把耶稣放在首位的话，那我们就更懂得怎么去爱我们的家人。 Kita perlu menyadari bahwa kita tidak akan mungkin sanggup menyelamatkan setiap anggota keluarga kita. 我们必得理解，我们无法去拯救我们家里的每一个人。 Kita juga tidak mungkin mampu mengamankan anggota keluarga kita untuk kehidupan yang kekal. 我们也无法永恒的保护我们的家人， Yang sanggup melakukan itu hanya Kristus sendiri. 只有基督可以做到。 Sehingga ketika kita memprioritaskan Kristus, Kristus memampukan kita, kita menjadi mitranya untuk menggembalakan atau untuk mengasihi keluarga kita. 所以，如果我们把主耶稣基督放在首位的话，那我们就跟主合作，懂得怎么牧养我们的家人。 Di dalam teks yang kita baca ternyata tidak hanya keluarganya yang tidak mengerti Yesus, tetapi para hamba Allah juga tidak mengerti Yesus. 在我们刚才所读到的呢，不只是耶稣的亲属，然后也有很多上帝的仆人不懂得耶稣。 Beberapa ahli Taurat diutus dari Yerusalem ke Kapernaum untuk menghentikan pengajaran Yesus. 有几位文士从耶路撒冷邀请到加百农，为了要阻止耶稣的教导。 Ahli-ahli Taurat ini adalah simbol atau lambang orang-orang yang melayani Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. 这些文士呢，就象征着这些侍奉主的人，但是不认识主。 Itu mereka sedang berjuang, sepertinya mereka sedang berjuang keras bagi Allah, bagi kerajaan Allah, tetapi mereka sebenarnya sedang menghambat pekerjaan Allah. 他们看起来好像努力去行上帝的工作，但是其实呢，他们是拦阻了主的工作。 Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mendalami firman Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. 文士呢，他们是深学主的话语的人，但是他们不真正的理解主。 Atau mengingatkan kita dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan tetapi tidak menjalin relasi dengan Tuhan. 也提醒着我们说，向主祷告的人，但是他们没有与主建立好的关系。 Pernahkah kita merenungkan bahwa kadang-kadang di dalam doa kita, kita mengucapkan kata-kata tetapi kita tidak sedang berdoa. 我们是否发现，当我们在祷告的时候，虽然我们口说出话，但是我们没有真正的祷告。 Karena hati kita tidak mengarahkannya, tidak menghubungkannya kepada Tuhan. 因为我们没有把我们的心仰望主。 Jadi kita hanya mengucapkan kata-kata yang hari-hari kita lakukan saja. 所以我们只说出我们每天都说出的话， Tapi hati kita tidak terhubung kepada Tuhan. 但是我们的心没有与主连接。 Nah, ahli-ahli Taurat tersebut mengingatkan kita akan keadaan seperti demikian. 这些文士呢，就提醒我们这个事件。 Nah, mereka berkata, 他们说， ia kerasukan Beelzebul. 他被鬼王， Dengan penghulu setan ia mengusir setan. 他被贝西弗扶坐，然后他是靠着鬼王赶鬼。 Nah, jika kita memperhatikan misalnya di 2 Raja-Raja 1 ayat 2, kata tersebut
adalah terdiri dari dua kata yaitu Baal sama Zebub. 如果我们看到列王记下，我们可以知道这是两个词语，就是巴利和希伯， yang artinya dewa lalat. 意思呢就是苍蝇神， Itu adalah dewa orang Filistin, 就是非利士人的神， dewa Baal untuk melindungi Filistin. 就是为了保护非利士人的神， Juga dikenal sebagai pangeran iblis. 也被称为撒旦王子。 Nah, para hamba Tuhan ini menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Sangat menyedihkan, bukan? 他们却说这个圣灵的工作是撒旦的工作，是不是很可笑呢？ Nah, meresponi hal tersebut Yesus berkata bagaimana iblis dapat mengusir iblis? 然后耶稣要怎么回应呢？他就说撒旦无法去相争撒旦的工作。 Yesus menegaskan bahwa kerajaan iblis tidak terpecah-pecah, tidak terbagi-bagi, dan tidak melawan dirinya sendiri. 耶稣说，撒旦的国不可能会自相纷争，然后也不会让自己分裂。 Nah, namun berhubung iblis adalah ahli dalam menipu dan menyesatkan orang, maka tidak menutup kemungkinan jika iblis yang suka menjadi sama dengan Allah atau sering meniru Allah, dia bersandiwara. 所以呢，这个撒旦呢是很厉害的去伪造和欺骗人的，所以他很想要把自己的能力展现出来，所以他很想要变成像主一样，他就伪造了。 Nah, seorang dukun pernah dipanggil oleh seorang pemimpin negara dengan bayaran yang sangat mahal untuk mengutuk sebuah bangsa. 有一次呢，有一个国家领导人曾经邀请了一个萨曼，用很高的价钱来诅咒别的国。 Sebaliknya Tuhan berbicara kepada dukun tersebut dan memerintah dia untuk memberkati bangsa tersebut. 然后主就对这个撒曼说：“你不可以诅咒这个国，你要祝福他们。” Dukun tersebut bernama Bileam, kisah tersebut dicatat di Bilangan 22. 这个撒曼呢，就是比拉姆在生命记记载。 Ya. Nah, Bilangan kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas di dalam kisah tersebut, menunjukkan bahwa dia dapat bekerja melampaui batas-batas pemikiran manusia. 在这里记载说，他能超过人们的能力去行事。 Nah, karena ahli-ahli Taurat mengatakan Yesus kerasukan roh jahat, 所以当文士们说耶稣是被污鬼附着的时候， maka Kristus menegaskan, aku berkata kepadamu, bahasa aslinya amin ya, aku berkata kepadamu atau aku menyampaikan sesuatu yang dapat dipercaya, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. 耶稣就这样回应对他们说：“我实在告诉你们，世人一切的罪和一切的亵渎的话都可赦免， Hal serupa, oh ya. 凡亵渎圣灵的却永不得赦免，人要担当永远的罪。” Hal serupa juga ada di 1 Samuel 3 ayat 14. 同样的事情也在撒母耳前书所记载。 Oleh karena itu, aku, ini Tuhan, telah bersumpah terhadap kaum keluarga Eli, bahwa kesalahan keluarga Eli tidak akan dapat ditebus oleh kurban maupun oleh persembahan sajian, sampai selamanya. 撒母耳记上第3章14节记载说：“所以我向伊利家起誓说，伊利家的罪孽虽献祭奉礼物，永不能得赎去。” Di sini firman Tuhan sedang mengajarkan ada sebuah dosa yang namanya dosa kekal. 耶稣教导我们有一个永远的罪， Dosa yang tidak ada pengampunannya, 就是无法得赦免的罪， tidak ada penebusannya 无法献礼得罪， untuk selama-lamanya. 永远无法被拯救的。 Yaitu kondisi di mana seseorang terus-menerus mengeraskan hatinya 就是当一个人把他的心僵硬起来， terhadap suara Tuhan 不想听主的话， dan hidup untuk dirinya sendiri 为自己而活， atau hidup untuk keluarganya sendiri 为家人而活， dan menutup apa yang ingin Tuhan tegur maupun Tuhan ajarkan kepadanya. 不想听上帝的劝告 Dan itu 教导， berlangsung selama terus menerus. 是一直这样下去。
Dan sampai satu titik 然后到终点 akan ada yang namanya dosa kekal. 有叫做永远的罪。 Ketika saya berusia 18 atau 19 tahun, saya tidak ingat pasti, seorang teman saya pada suatu hari dengan panik datang mencari saya. 在我16或者18岁的时候，有一个朋友来找我说， Nah, dia mengatakan bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya sudah menghujat Roh Kudus, saya sudah melakukan dosa yang kekal. Apa yang harus saya lakukan? 他对我说：“我已经亵渎了圣灵，我已经犯了永恒的罪，我该怎么办呢？” Habislah saya, matilah saya. 我就完了。 Pada saat itu saya nggak tahu bagaimana saya harus berespon kepada dia. 当时我不懂得要怎么去回应他， Saya hanya berdoa di dalam hati, Tuhan kiranya Engkau menolong dia, menerima dia. 我只在心里祷告说：“主啊，求你帮助他接受他， Tuhan jangan menolak dia. 不要去拒绝他。” Namun sekarang saya mengerti 但是现在我懂了， bahwa dia tidak menghujat Roh Kudus. 他没有亵渎圣灵， Dia tidak melakukan dosa kekal. 他也没有去犯永远的罪。 Mengapa? 为什么呢？ Karena seseorang yang melakukan dosa kekal atau seseorang yang menghujat Roh Kudus, 因为一个亵渎圣灵或者是犯永远罪的人， dia tidak akan menyesal. 他不会后悔， Dia tidak akan merasa apa-apa. 他不会感到什么， Dia tidak akan merasa bahwa dia bersalah pada Tuhan. Dia juga tidak akan merasa dia menolak Tuhan. 他也不会觉得自己已经拒绝主，伤害了主。 Intinya tidak akan ada sikap penyesalan sama sekali. 这种人是永远也不会觉得后悔的， Sehingga itulah yang namanya dosa kekal. 所以这叫做永远的罪， Yaitu hati yang benar-benar keras total dan tidak dapat ditembus. 就是僵硬的心无法穿梭。 Nah, di dalam bacaan yang singkat ini kita sudah memperhatikan ada dua kelompok orang. 在我们今早所读的经文，我们可以看到两组人。 Satu keluarga Kristus yang percaya bahwa Yesus sudah gila. 第一组呢，就是耶稣的亲属，他们相信耶稣已经癫狂了。 Satu hamba-hamba Allah yang menyebut Yesus kerasukan roh jahat. 第二组呢，就是主的仆人称说耶稣是被鬼王附着。 Dua kelompok ini seharusnya adalah orang dalam, orang yang paling dekat dengan Tuhan. 这两种人其实是应该是跟主最亲近的人， Seharusnya adalah orang yang paling mengenal Tuhan. 应该是最懂得主的人。 Hal tersebut jadi menunjukkan kepada kita sangat mungkin bagi seseorang untuk berada di dalam komunitas Kristen, tapi sangat jauh dari Kristus. 这也教导我们说，某个人可能在基督徒的社区里面，但是他其实跟主是离得很远的。 Menunjukkan bahwa seseorang bisa sangat rajin mempelajari firman Tuhan, sangat rajin berdoa, tetapi tidak ada di dalam Kristus. 也教导我们说，有一个人可能他很认真的去学主的话语，认真的祷告，但是他没有真正的去认识主， Karena hanya beragama saja tetapi tidak berrelasi dengan Tuhan. 因为他可能只有这个宗教，而没有去建立好关系。 Saudara bisa perhatikan Markus ya, dalam keunikannya dia menunjukkan kepada pembaca. 然后马可福音的特征，他这样记载着， Dia mau menekankan bahwa orang-orang yang dekat ini mereka berada di luar. 他强调说，这些看起来很近的人，他们反而处在外边， Mereka ada di luar Kristus. 他们在主以外。 Karena ada kelompok ketiga, yaitu orang-orang yang dekat dengan Kristus Yesus berada di dalam, yang berkerumun di dalam rumah tersebut mendengarkan pengajaran Yesus. 因为还有第三组人，就是看起来好像不是很近的人，但是他们却坐在耶稣的周围，聆听主的教导。 Mereka adalah murid-murid Kristus, baik 12 maupun yang di luar 12 itu, yang mendekatkan diri untuk belajar dari Kristus. 他们就是主的门徒，他们亲近主，要学习。 Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita di dalam hidup kita salah fokus, salah prioritas, maka kita bisa sepertinya berada di dalam Kristus, tetapi sebenarnya kita berada di luar Kristus. 所以就是要教导我们在我们的生活当中，如果我们把焦点放错了，我们以为我们在主以内，其实我们在主以外。
Karena dua kelompok orang yang di luar Kristus ini ada satu kesamaan, yaitu hati mereka tidak terhubung kepada Kristus, sehingga mereka tidak mengenal apa yang Kristus lakukan dan ajarkan. 因为前面的两组人有一个同样的看法，就是他们好像很亲近主，但是他们不懂得主。 Walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat taat kepada agamanya, 虽然他们很懂得宗教信仰所教导的一切， tapi hidupnya tidak terhubung kepada Tuhan. 但是他们的生活没有与主连接， Sehingga pertanyaan buat kita adalah apakah kita berada di luar atau di dalam? 所以我们是处在主以内还是以外呢？ Apakah kita berada di dalam komunitas orang Kristen tetapi kita berada di luar Kristus? 我们是否处在基督徒的社区里面，但是我们在主以外呢？ Apakah kita giat melayani Tuhan tetapi tidak mengenal Dia? 我们是否殷勤的侍奉主，但是我们却不认识主呢？ Hal tersebut dapat diperiksa dengan cukup mudah, yaitu motivasi kita. 我们可以很简单的去查看我们的目的。 Firman Tuhan mengingatkan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. 我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。 Jika Kristus menjadi prioritas hidup kita, maka kita menjadi keluarganya, maka secara otomatis kita adalah hambanya. 如果我们把基督放在我们生命的首位的话，那我们就是把耶稣看成是我们的亲属，耶稣我们也是他的仆人。 Sehingga fokus kita hanya menyenangkan Kristus dan bukan menyenangkan hati manusia atau keinginan manusia. 所以我们的关注呢是讨神的喜悦，而不是讨人的喜悦。 Sebagai contoh kecil saja, ketika kita prioritaskan karir kita, pekerjaan kita, 一个小小的例子，如果我们追求我们的事业， jika fokus kita adalah menyenangkan manusia, 如果我们的关注呢是讨人的喜欢， tujuan utama daripada kesuksesan karir kita adalah membuat orang senang dan kemudian mengagumi kita. 那我们的目的呢就是讨人的喜欢，让我们当我们事业成功的时候， Kita senang ketika kita membicarakan kesuksesan karya atau usaha kita karena kita dapat lihat wajah yang bersinar, mereka bersuka cita kelihatannya karena kesuksesan kita. 当我们事业成功的时候，我们讲出去的时候，好像人们都很讨我们喜欢，都很开心一样， Karena kita merasa diterima dengan begitu. 因为我们觉得他们都接受了我们。 Namun jika Kristus menjadi prioritas utama hidup kita, 但是如果我们把耶稣放在我们生命的首位， maka karir kita akan berubah berfungsi seperti sebuah alat yang kita gunakan untuk bermitra dengan Tuhan, untuk berkarya bersama Tuhan. 那我们会把我们的事业看成是一个与主工作的一个工具。 Kesuksesan ataupun kegagalan karir kita tidak menjadi fokus utama karena fungsinya yang menjadi fokus utama kita. Bagaimana dia berkarya dengan Tuhan. 所以，我们如果事业失败或者成功，我们不会觉得是重点，因为它只是一个工具而已。 Saudara, dosa telah merobek hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. 罪呢，就把我们与人的关系和主的关系破坏了。 Maukah setiap kita memperbaiki orientasi hati kita? 我们是否要改正我们的心呢？ Memperbaiki diri atau fokus kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berada di dalam Kristus seperti murid-murid itu. 改变我们的我们的焦点，让我们像主的门徒一样。 Karena Kristus menyebut bahwa orang demikianlah adalah keluarganya yang sesungguhnya. 因为耶稣称说，这些人才是他真正的亲属。 Sebab ketika orang-orang menyebut kepada Kristus bahwa keluarganya ada di luar, dia mengajukan pertanyaan, siapa ibuku dan siapa saudaraku dan ibuku dan saudaraku. 当人们说他的亲属在外边的时候，耶稣却回答说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄呢？” Dia melakukan pembaruan definisi itu ketika dia berfokus pada murid-muridnya yang belajar dari dia, mereka dia sebut sebagai keluarganya.
耶稣要教导我们心的意义，就是当他们聆听主的话，遵行主的旨意的人，就是主的亲属。 Maukah kita menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan? 我们是否要成为执行主旨意的人呢？ Jika iya, kita perlu belajar untuk selalu menghubungkan hati dan jiwa kita kepada hati dan jiwa Tuhan. 如果要的话，那我们要时时刻刻与主的心连接。 Kita perlu memperbaiki doa kita yang sekedar berkata-kata, doa makan, doa tidur ya, sekedar berkata-kata menjadi doa yang terhubung dengan Tuhan. 那我们也要改变我们祷告的习惯，平时就是吃饭祷告、睡觉祷告，改成我们真正与主沟通的祷告。 Yaitu dengan kerendahan hati kita memohon Tuhan mengoreksi hati kita. 我们要以谦卑的心求主来改正我们的心。 Dan ketika Tuhan mengoreksi hati kita, perasaannya bisa sangat menyakitkan. 当耶稣教导我们的时候，可能觉得很痛， Tetapi ketika fokus kita diperbarui, 但是如果我们的观点改变了， kita akan sangat bersyukur. 我们会很感谢， Karena kita akan semakin yakin, semakin jelas akan kehadirannya dalam hidup kita dan penyertaannya dalam hidup kita. 我们才会更懂得主在我们生命里头的看守保护， Sehingga kekhawatiran tidak lagi berkuasa atas hidup kita. 所以我们才不会每次担心担忧。 Bahkan roh jahat pun tidak lagi berkuasa atas hidup kita. 撒旦也不会在我们生命里头有 Dengan 权利， demikian kehidupan kita diperbarui oleh Kristus. 我们的生活才因此得到改善。 Namun itu bukan sebuah peristiwa yang satu kali terjadi dan selesai. 但是这个不是一次发生就结束的事情。 Orientasi hati kita adalah sesuatu yang kita perlu lakukan, kita usahakan setiap hari. 那是我们每天要去观察、审查我们的心， Sehingga kita tidak menjadi orang yang sekedar beragama Kristen. 所以我们不成为只是信仰基督教的人， Tapi kita menjadi keluarga Kristus. 但是我们成为主真正的亲属。 Mari kita berdiam diri. 让我一起祷告。 Maukah Anda menjadi keluarga Kristus? 我们是否要成为主的亲属呢？ Maukah saudara mendengarkan suara hati Tuhan dan mengerti kehendak-Nya? 我们是否要去聆听主的话，明白主的旨意呢？ Jika mau, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, saya mau. 如果要的话，我们就对主说：“主啊，我要， Tuhan, saya mau menjadi keluarga-Mu. 我要成为您的亲属。 Tuhan, saya mau mendengarkan suara hati-Mu. 我要聆听你的话， Tuhan, saya mau mengerti kehendak-Mu. 我要明白您的旨意。 Ajarilah saya ya Tuhan. 求你教导我， Ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa umat-Mu. Doa anak-anak-Mu yang memohon kepada Engkau karena mereka rindu untuk menjadi keluarga-Mu, rindu untuk menghubungkan hatinya kepadamu, rindu untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Kiranya Engkau berkenan mengajar setiap kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Kristus Yesus. Amin.